الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah sebelum kita mulakan pengajian kita pada malam ini, sama-samalah kita membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. أما بعد. Khabar semua? Jadi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpah rahmatnya dapat kita sama-sama dihimpunkan lagi di dalam sebuah majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu yang kita jalani pada malam ini akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya menjadikan kita sebagai seorang insan yang lebih baik daripada yang sebelumnya insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan meneruskan lagi pengajian kita daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita akan kupas pada tajuk bab yang ketiga. Bab yang ketiga tentang menceritakan tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang ke-35 insya-Allah. An Abdullah bin Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam muka surat tu boleh tengok muka surat yang ke-31. An Abdullah
an Abdullah bin Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tarajjuli illa ghibba. Daripada Abdullah bin Mughaffal berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk sering menyikat rambut kecuali sekali-sekala. Jadi dalam hadis ini menceritakan tentang larangan untuk kita menyikat rambut secara kerap. Ini bagi mengelakkan kita menyerupai seperti wanita. Sebab apa? Orang perempuan sahaja yang rajin mendandan rambutnya. Tapi ada pun kita sebagai laki-laki, ada kalanya kita tidak digalakkan untuk menyikat rambut. Bahkan kita digalakkan untuk kalau boleh sehari sekali sikat, kemudian jarak tak sikat, tak sikat, kemudian begitulah dan seterusnya. Tujuannya untuk apa? Supaya kita tidak menyerupai seperti wanita. Kalau kita pakai kopiah ni, kadang-kadang biasanya kita sikat rambut dulu sebelum pakai kopiah, betul tak? Jadi mungkin ada kalanya kita akan terus memakai kopiah tanpa mengikat rambut supaya kita boleh beramal dengan hadis ini. Dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga berusaha untuk beramal dengan hadis ini, yang mana beliau seorang pemimpin yang sangat disanjungi pada era pemerintahan beliau. Tapi dia kata pada suatu ketika itu dia tak mampu nak beramal. Sebab apa? Dia pergi mana-mana orang kenal dia. Dia pergi mana-mana orang kenal dia, sampaikan satu tahap dia susah untuk beramal dengan hadis ini. Jadi pada suatu ketika dia cuba beramal dengan hadis ini, yang mana pada suatu ketika bila mana dia berjalan, kalau dia berjalan orang akan tunjuk jari pada dia. Orang akan tunjuk jari pada dia, tak ada kenal. Dan kalau dia ketuk pintu, orang wajib akan buka sebab menghormati dan menjunjung beliau. Dan dalam satu ketika di mana beliau sengaja memakai satu pakaian suf, jadi pakaian sufi, sarungkan pakaian. Kemudian beliau sengaja membiarkan rambutnya tidak bersikat supaya orang tidak mengenali beliau, dan akhirnya beliau dapat beramal dengan hadis ini. Jadi bila dia beramal macam tu, orang tak dapat kenal dia. Seterusnya hadis yang ke-36, An-Humayd bin Abdurrahman an-rajulin min ashabin Nabi النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل طبا. Daripada Humayd bin Abdurrahman, daripada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikat rambutnya sekali-sekala. Kalimah an-rajulin di sini ulama ada tiga pandangan yang menyatakan pandangan an-rajulin ini merujuk kepada siapa? Yang pertama Al-Hakam ibn Amrin, yang kedua Sayyidina Abdullah ibn Sarjis, dan Sayyidina Abdullah ibni Mughaffal. Jadi antara sahabat-sahabat yang ulama memberi pandangan bahawa kalimah ar-rajulin itu merujuk kepada salah seorang daripada tiga. Baiklah, kita terus pada bab yang seterusnya, bab yang kelima, muka surat yang ke-32. Babu ma jaa fi syai'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana bab ini akan menceritakan tentang ubat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Qatadah qala qultu li Anas bin Malik hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yablugh
ذلك إنما كان شيبا في صدغيه ولكن أبو بكر خضب بالهناء والكتم. Daripada Qatadah, daripada Abi Qatadah berkata, aku bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Qatadah bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adakah baginda sallallahu alaihi wasallam menginai rambutnya? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, tidak sampai begitu. Sesungguhnya terdapat hanya beberapa helai uban sahaja di pelipisnya. Pelipisnya di sini merujuk kepada kiri dan kanan ni lah, ada. Tetapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menginai rambutnya dengan daun inai dan katam. Walaupun Sayyidina Abu Bakar, katam di sini merujuk kepada sejenis daun inai. Di sini juga menceritakan bahawa Sayyidina Abu Bakar, beliau muda 3 tahun daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih muda daripada Nabi 3 tahun. Tetapi ubannya lebih banyak. Jadi ini dalil Nabi tak inaikan rambutnya. Jadi di sini nak ceritakan bahawa Nabi dia tak inaikan rambutnya sebab apa? Rambutnya tu tidak begitu banyak dia punya uban. Jadi sebab itulah Nabi tidak perlu kepada menginaikan rambutnya. Dan ada juga yang menyatakan pada maksud pelipis di sini juga pada Nabi juga ada sedikit uban pada tengah-tengah belahan rambutnya. Nanti kita akan jumpa hadis tersebut. Hadis tersebut di belakang nanti, insyaAllah. Okay, kita terus pada hadis yang ke-38. An Anas qala ma 'aladtu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku tidak mendapati jumlah uban yang berada di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di janggutnya kecuali 14 helai rambut yang berwarna putih. Saya ulang, aku tidak mendapati jumlah uban yang berada di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di janggutnya kecuali 14 helai rambut yang berwarna putih. Jadi uban yang berada di kepala dan janggut baginda sallallahu alaihi wasallam dinyatakan tidak lebih daripada 14 helai. Nak beritahu uban baginda tidaklah begitu banyak. Nak beritahu kat sini bahawa uban baginda ni terlalu sedikit. Dan ini juga merupakan di antara lambang kecintaan para sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sayangnya mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga uban pun mereka kira. Uban pun mereka kira. Memang mereka teliti melihat kepada susuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana mereka sangat kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni pula kan, cuba tanya bini kita, berapa agak kalau dia boleh kira uban kat kepala kita ni kan, tanda kasih lah, tanda kasih kat abang. Cuba tanya berapa banyak uban kat kepala abang. Pomit tak terkira ke nanti kan. Tapi sahabat ni dia sangat kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dirinya sendiri. Dia kasih kepada dirinya sendiri dan ahli keluarganya. Dan ada juga riwayat yang menyatakan bahawa Nabi ni uban dia kekal 14 uban. Ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi ni uban dia kekal 14 sampailah Nabi wafat. Tapi ada hadis yang lain di belakang nanti kita akan tengok, ada yang menyatakan uban Nabi selain daripada jumlah 14.
Seterusnya, An Simak bin Harbin qala sami'tu Jabir bin Samurah wa qad su'ila an syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syai'un wa idza lam yadhin ru'ya minhu syai'un. Daripada Simak bin Harb radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu apabila beliau ditanya tentang uban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila meminyakkan rambut di kepalanya, maka tidak dapat terlihat adanya uban di kepala. Dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam tidak memakai minyak rambut, akan terlihat sedikit uban di kepalanya. Jadi di sini nak menceritakan bahawa bila Nabi ni dia suka meminyakkan rambutnya. Nabi sangat suka meminyakkan rambutnya. Yang mana kalau sebelum ni kita pernah ceritakan bahawa Nabi nak katakan bila dia minyakkan rambut dia ni seperti dia ni penjual minyak, penjual minyak zaitun. Nak kata banyaknya Nabi, kerapnya Nabi ni meminyakkan rambutnya. Bahkan di dalam kopiah baginda akan letak sehelai kain, yang mana kain ni supaya tidak mengotori, minyak tadi tu tidak mengotori Nabi punya kopiah. Kat sini nak beritahu apa tuan-tuan? Nak beritahu bahawa Nabi SAW sangat menjaga personaliti dirinya, sangat menjaga personaliti dirinya. Jadi hari ini kita banyak khusus tentang personaliti diri, tapi berapa ramai yang cuba mencontohi personaliti diri yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Sebab apa? Beliau ni seorang insan yang sangat hebat, seorang insan yang sangat dikagumi ramai. Bahkan orang bukan Islam pun mengagumi baginda Rasulullah SAW. Tapi kita hari ini ambil tak contoh yang ada pada Rasulullah SAW. Jadi supaya azam tahun 2023 yang baru kita masuk pada tahun ini, jadi kita cuba azam sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita boleh ambil, tak dapat banyak sunnah, kita cuba amal 2-3 sunnah. Yang penting kita tak tinggalkan semua sunnah. Sebab apa? Sebab Rasulullah dia meninggalkan kita dengan banyak ilmu, banyak ajaran yang beliau tinggalkan, banyak ilmu yang disampaikan supaya kita ajarkan. Sebab akhir-akhir zaman ni kita dah semakin jauh daripada majlis-majlis ilmu. Kita sudah banyak hari ini program-program yang melalaikan, yang menyebutkan diri kita, sehingga kan kita lupa tentang tugas dan tanggungjawab utama kita di atas muka bumi ini. Jadi mudah-mudahan kita boleh memperbanyakkan majlis-majlis ilmu, kita mempelajari segala hukum hakam yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan kita cuba beramal. Yang penting kita cuba amal, mudah-mudahan tahun ini menjadikan kita lebih baik daripada tahun sebelum-sebelumnya. Bukannya kita nak bersaing dengan kita bukan nak bersaing dengan haji ke, nak bersaing dengan sesiapa, tidak. Tapi kita nak cuba memperbaiki amalan ibadah kita, supaya bila mana kita kembali kepada Allah, kita kembali dengan amalan ibadah yang lengkap, insya-Allah. Baiklah, kita teruskan pada hadis yang ke-40. Hadis yang ke-40. An Abdullah bin Umar qala innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya uban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 20 helai rambut yang berwarna putih. Saya ulang,
Tadi kita belajar ada 14 kan. Tapi daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya uban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 20 helai rambut yang berwarna putih. Jadi di sini ulama berpendapat ada dua. Pertama, mungkin ada tempat yang tadi Sayyidina Anas menyatakan bahawa uban Nabi ada 14. Jadi ulama berpandangan ada dua. Yang pertama, mungkin ada tempat yang Sayyidina Anas tidak kira. Maknanya dikira pada ada bahagian yang dia tidak kira lah di situ. Dan pandangan yang kedua, mungkin juga Sayyidina Abdullah bin Umar ini bila mana dia mengira uban Nabi, uban tersebut baru bertambah. Sebelum ni Sayyidina Anas kira dulu jumpa 14. Tapi Sayyidina Abdullah bin Umar bila kira uban Nabi dah tambah lagi 6. Jadikan jumlah yang terkumpul ialah 20 helai. Kat sini kebanyakan personaliti diri Nabi ni dilihat ataupun diukur oleh ulama-ulama ataupun sahabat-sahabat yang kecil. Adapun sahabat-sahabat yang besar, mereka tidak mampu untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lebih lama. Kata terlalu kasih, terlalu merendah diri berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan nak mengangkat wajah pun tak mampu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana menghormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita teruskan pada hadis yang ke-41 daripada Ali bin Abbas qala Abu Bakr ya Rasulullah qala shibta qala shayyabatni hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idha asy-syamsu kuwirat. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, Tuhan telah beruban. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menyebabkan aku beruban adalah disebabkan oleh surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasaalun, dan surah Idza Syamsu Kuwirat. Jadi surah-surah ini di antara surah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban. Kerana apa? Kerana kekhawatiran baginda sallallahu alaihi wasallam tentang isi kandungan yang terdapat di dalam surah tersebut. Jadi bila kita baca tentang surah-surah tadi itu, saya yakin surah-surah ini juga menjadi amalan di antara sahabat-sahabat kita, yang mana seperti surah Al-Waqi'ah mungkin kita dah biasa dengar, surah Amma Yatasaalun, dalam surah Amma kita biasa dengar surah Idza Syamsu Kuwirat. Kalau kita baca maknanya, kebanyakannya menceritakan tentang hari kiamat dan tanggungjawab. Nabi ini tuan-tuan, dia sangat risau. Sebab apa? Nabi risau kalau baginda tidak boleh istiqamah. Kalau baginda tidak boleh istiqamah dalam tanggungjawab yang Allah berikan kepada beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi risaunya baginda ni sehingga kan baginda risau sehingga kan uban baginda ni tumbuh. Risau sebab tak dapat nak pikul tanggungjawab. Tapi berbeza dengan umat hari ini, mereka berlumba nak merebut amanah dan tanggungjawab yang diberikan. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan yang dah diberikan amanah, termasuk diri saya sendiri, saya berpesan kepada diri saya dan kita semua sedang memikul amanah dan tanggungjawab. Mungkin di antara kita ada yang memegang jawatan. Walaupun tak pegang jawatan pun, mungkin ada di antara kita yang
dah berkahwin, ada anak, ada cucu dan sebagainya. Ini semua satu tanggungjawab yang mana kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita pikul. Jadi sebab itulah kita kena cuba sehabis baik menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan selari dengan tuntutan syariat. Bukannya kita buat sesuatu amanah ikut suka, ikut hawa nafsu kita, tak. Tapi kita buat mesti ada panduan. Sebab apa Nabi SAW dah berpesan, dia tinggalkan dua perkara, kalau kita berpegang teguh, insya-Allah kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Iaitulah Al-Quran dan hadis. Jadi dua kitab ini, dua ilmu ini ilmu yang sangat luas, ilmu yang sangat sudah mencakupi segala kehidupan seharian kita. Sebab benda ini penting tuan-tuan, kena ingatkan sebab akhir zaman ini ramai orang nak ambil amanah, nak ambil tanggungjawab, tapi mereka tak menjalankan pun amanah dan tanggungjawab. Tapi digunakan amanah dan tanggungjawab ini bagi kepentingan peribadi. Wa na'udzubillah min zalik. Sebab benda ni tak berlaku jauh pun berlaku dalam keadaan sekeliling kita. Sentiasa ada kes-kes yang naik, dan ada banyak cerita dan sebagainya yang menyedihkan. Benda ni berlaku di-highlightkan di kalangan umat Islam kita, sedangkan kita ada Al-Quran dan hadis sebagai panduan. Sebab kalau kita menjalankan amanah dan tanggungjawab dengan baik tuan-tuan, keberkatan, rahmatnya bukan sahaja kita dapat, tapi kita juga boleh dikongsikan dengan orang di sekeliling kita. Masyarakat akan menjadi aman, sejahtera. Jadi sebab itulah tanggungjawab ini kita kena jalankan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan tidak menjadi beban yang perlu kita pikul di akhirat kelak. Baiklah, kita teruskan pada hadis yang ke-42. Hadis yang ke-42, An Abi Juhaifah qala qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naraka qad shibta qala qad shayyabatni Hud wa akhawatuha. Daripada Abi Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami melihat Tuhan sudah berumban. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menyebabkan aku berumban adalah kerana surah Hud dan akhawatuha. Akhawatuha yakni membawa maksud beberapa surah sejenisnya seperti hadis sebelum ini, iaitu surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, dan surah Idza Syamsu Kuwirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, surah-surah ini juga sesuai untuk kita bacakan dalam amalan seharian kita. Dan banyak kelebihan dan dinyatakan. Antaranya surah Al-Waqi'ah ni yang diceritakan tentang sahabat Nabi bila ditanya tentang apa yang kau tinggalkan kepada ahli keluarga kau. Bila ditanya, dia kata, aku tinggalkan kepada ahli keluargaku surah Al-Waqi'ah. Siapa yang berpegang teguh dengan dia, insya-Allah dia tidak akan menjadi miskin. Sebab itulah ramai ulama menyarankan kita untuk membaca surah Al-Waqi'ah ini setidak-tidaknya sehari satu kali. Sehari satu kali. Dan surah-surah ini juga tuan-tuan bukan sahaja kita amalkan pada pembacaan, sebaiknya kita tadabbur, kita melihat kepada makna, terjemahan atau tafsiran daripada ayat-ayat Al-Quran daripada surah-surah ini tadi. Sebab surah-surah ini banyak menceritakan tentang kesanan-kesanan kepada kita selaku umat akhir zaman. Jadi banyak pesanan-pesanan itu, banyak tanda-tanda akhir zaman dah pun muncul pada hari ini, dan hanya tinggal beberapa perkara sahaja yang masih belum berlaku. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad
Nak tak nak kita kena bersedia. Sebab Nabi dah berpesan kepada kita untuk bersedia menghadapi hari kiamat, fitnah Dajjal, fitnah akhir zaman. Daripada surah yang kita bacakan tadi juga sebagai salah satu persiapan untuk kita menghadapi fitnah akhir zaman. Sebab Nabi dah berpesan ribuan tahun dahulu kepada kita untuk bersedia menghadapi fitnah akhir zaman. Sebab fitnah akhir zaman ni tuan-tuan, bukan sahaja kita merisaukan tentang tak cukup makan, tak cukup keadaan akan jadi huru-hara dan sebagainya. Tidak, bukan sekadar itu. Tapi apa yang lebih merisaukan kita pada berlakunya akhir zaman ini adalah kepada gelincirnya akidah. Sedih tuan-tuan, kita hidup beramal puluhan tahun, mengaji, solat, tapi mati di hujung akidah kita tergelincir. Sebab itulah kita kena pegang erat betul-betul dengan akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah yang disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sebab penting tuan-tuan, kita bukan sekadar kita, tapi kita kena pesan pada anak-anak dan isteri kita. Sebab hari ini diceritakan banyak ajaran-ajaran sesat yang timbul di akhir-akhir zaman ini. Hatta di Negeri Sembilan pun banyak cubaan-cubaan untuk menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Jadi nak tak nak kita kena pegang erat. Kita ada kat sini pakar-pakar tauhid kita, Dr. Yusri Mazlan, Ustaz Sofhan, Syekh Rauf dan sebagainya, dan tenaga-tenaga guru-guru pakar yang mengajar akidah. Kita belajar betul-betul. Tak faham tak apa, yang penting kita belajar sampai kita faham. Mudah-mudahan Allah akan bagi kefahaman. Sebab memang dirisaukan akhir zaman ini gelincir akidah. Contoh paling mudah tuan-tuan, contoh paling mudah yang baru-baru ni, bila mana cerita berkenaan dengan kahwin di Siam tu, artis kahwin di Siam. Artis kahwin di Siam ni tuan-tuan tak ada masalah. Yang menjadi masalahnya di sini bila mana netizen komen, bila komen yang bermacam-macam komen bukan sekadar komen, tapi penuh dengan perhinaan, cacian. Kemudian dia mencaci orang-orang yang berpoligami, mencaci sunnah-sunnah Nabi, mencaci Nabi itu sendiri pun ada juga, sampai mempertikaikan perkara-perkara poligami yang Nabi lakukan. Na'udzubillah min zalik. Mudahnya hari ini umat akhir zaman ni tergelincir dengan akidah. Hati-hati tuan-tuan, bila kita nak bagi komen. Sebab apa? Kita takut dengan komen yang kita sampaikan itu tadi akan menyebabkan akidah kita terkeluar daripada Islam. Saya pesan kepada diri saya dan kita semua, sebelum nak komen, pastikan kita tidak komen dalam keadaan kita beremosi. Lagi-lagi wanita, kalau nak komen apa-apa, pastikan kita dalam keadaan tenang dan waras. Sebab apa? Kalau kita lelaki pun, kalau marah pun tidak digalakkan untuk kita membuat sebarang keputusan. Bahkan kita digalakkan untuk berdiam diri. Lagi-lagi hari ini kita memegang kuasa untuk menjatuhkan talak kepada isteri. Hari ini kes sangat banyak juga, kes-kes menceraikan anak isteri, menceraikan isteri. Kadang-kadang umur dah 70 tahun ceraikan isteri. Cerita ni tuan-tuan, dah 70 tahun, dah 50 tahun kita boleh bersabar, duduk bersama. Tiba-tiba sebabkan perkara-perkara kecil, kita boleh jadi beremosi, terusnya kita menjatuhkan talak. Hati-hati tuan-tuan. Jadi benda ni saya memberi pesan kepada kita semua. Sebab apa? Benda ni sangat mudah berlaku. Nak tak nak, penyelesaiannya adalah dengan mengaji ilmu agama. Itu je penyelesaiannya. Tak ada lain lagi dah. Belajar ilmu agama, belajar ilmu fardu ain yang wajib pada kita. Yang paling wajib pada kita ada 3 yang fardu ain atas kita. Yang pertama tauhid, kedua fiqh, dan yang ketiga tasawuf. 3 ni dia tak boleh tuntut salah satu tuan-tuan. Nak tuntut kena belajar sekali 3. Supaya apa? Dia melengkapkan kita sebagai seorang Islam. Tak dapat belajar detail tak apa tuan-tuan. Yang penting kita ambil yang asas-asas tu dulu. Supaya apa? Supaya asas-asas itu tadi dapat menampung kita dalam kehidupan seharian. Contoh paling mudah tuan-tuan,
nak beritahu kat sini contoh beriman pada qada dan qadar Allah. Hari ini ramai orang stres, orang serabut dan sebagainya. Sebab apa? Dia terlalu banyak fikir yang luar benda yang tak berlaku pun dia dah fikir dah. Benda yang baru pasti berlaku pun dia dah fikir. Terlalu banyak sangat berfikir sehingga menyebabkan beliau menjadi seorang yang stres. Pakar motivasi semalam Dr. Fazilah Kamsah kongsikan bahawa orang yang stres hari ini bukan bermasalah sebab terlalu banyak fikir, tapi kerana kurangnya berzikir. Jadi motivasi untuk diri kita semua, walaupun kita kita sibuk dalam kehidupan seharian kita, macam tadi imam baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, pegang erat-erat betul-betul tuan-tuan, amalkan setiap kali selepas sembahyang dan sebelum tidur. Ini paling tidak tuan-tuan beramal dengan zikir ni je tuan-tuan. Kalau sibuk sangat, paling tidak cuba istiqomahkan, jangan miss untuk beramal dengan zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33 dan Allahu akbar 34 sebelum tidur. Dan paling tidak selepas solat sebaiknya paling minimum 10 kali. Paling minimum 10 sebaiknya 33 itu tadi. Sebab kat situ ada kelebihan-kelebihan yang Allah dah sediakan untuk kita. Di antaranya siapa yang berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33 dan Allahu akbar, dan ditutup dengan Allahu akbar kabira setiap kali selepas solat, maka dosanya akan dihapuskan sebanyak buih di lautan. Jadi ulama katakan di sini adalah dosa-dosa kecil. Jadi banyaknya dosa kita, mudah tak Allah nak bagi pengampunan? Mudah kan? Mudah. Tapi kita je yang tak aman. Sebab Syekh Ali Jabir menyatakan bahawa kalau kita beramal dengan hadis itu tadi, dengan amalan itu tadi, kita buat selepas solat dengan sebelum tidur, maka kita akan mudah untuk masuk syurga Allah. Sebelum tidur ni pun antara kelebihan dia, kalau ibu-ibu, ayah-ayah penat, kan ada satu kisah Sayyidatina Fatimah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia penat, dia perlukan kepada orang gaji, tapi Rasulullah minta dia beramal dengan zikir itu tadi 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, dan 34 kali Allahu akbar sebelum tidur. Maka dia akan dikurniakan tenaga seperti dua orang hamba. Satu orang hamba ni pun dah boleh buat kerja yang sangat banyak lah, jika pula dua orang hamba. Jadi kita mungkin dah berusia ni, tenaga dah tak banyak tuan-tuan kan. Jadi kita boleh cuba beramal dengan amalan-amalan yang ada ni. Sebenarnya sangat banyak amalan yang dah disusun ulama. Hatta selepas solat, jangan tinggal ayat kursi dan sebagainya. Semuanya itu ada rahsia-rahsia yang tersirat. Mungkin kita jumpa dan tak jumpa je rahsia tu. Kita tahu tak tahu, ulama kita ada dengan ulama sampaikan ke tak je. Tapi kita sebagai umat Islam, sebaiknya kita cuba memperbanyakkan zikrullah, beramal dengan hadis-hadis Nabi, beramal dengan segala tuntutan-tuntutan yang ada di dalam Al-Quran, rujuk kepada alim ulama yang faqih, yang benar akidahnya. Mudah-mudahan kita semua berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada hadis yang ke-43 di dalam pengajian kita yang akan datang, insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan dan kekurangan saya mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.